ini ayat ni adalah hukum faraid dan ayat 7 ni adalah hukum kelima. Ianya tentang harta peninggalan orang yang dah mati. Sikit atau banyak harga itu ada penerimanya. Maka kena dijalankan pembahagian harta itu mengikut hukum yang Allah telah tetapkan. Jangan lakukan kezaliman dengan tidak memberikan kepada mereka yang berhak. Ianya adalah zalim sebab tuan asal dah mati dan untuk memberikannya sendiri dan memastikan harta itu sampai kepada warisnya. Kita yang masih hidup ini yang kena pastikan ianya sampai kepada mereka yang patut disampaikan. Ayat ini adalah penting kerana ia memberitahu kepada umat Islam bahawa wanita juga layak untuk mendapat bahagian daripada harta pusaka. Ini kerana tidak pernah diberikan dalam masyarakat Arab sebelum ini. Itu saja. Okey, jadi betul lah. Hanya tentang harta ni kita perlu ikut kaedah yang Allah SWT tetapkan. Kaedah pembahagian harta pusaka, bukan kita ikut fikir kita sendiri. Sebab Islam ada pembahagian detail dalam Quran. Berapa persen, berapa banyak, wasiat pula macam mana. Jadi bila kita ikut kaedah Islam ni untuk manusia bahagia lah. Tapi kalau tak ikut, nanti jadi macam-macam masalah bergaduh, adik-beradik, bergaduh. Kesian lah maknanya nak ayah susah kau tinggal harta, lepas tu bukannya jadi ni pula, jadi bergaduh pula. Baik tak yang tinggal harta senang. Jadi baik kita ikut SOP dah siap dah. Kenapa kita nak fikir reka sendiri, aku nak lebih, aku nak banyak ketiga ni, aku nak 40 ni. Padahal dalam Quran dah siap semua lah. Macam tu lah, kita ikut je walaupun kita rasa tak selesa. Kenapa lelaki lebih banyak daripada perempuan? Adalah hikmahnya tu. Okay, jadi kita follow saja, bagi simple. Okey, seterusnya saya tak tanya rujukan, saya harap semua pelajar kena rujuk tafsir masing-masing lah. Rujuk tafsir bukan Quran terjemah saja. Dina? Ya. Ya, sila. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatkannya serta menyediakan baginya azab siksa yang besar. So, kalau bunuh orang mukmin dengan sengaja, orang yang membunuh itu jadi automatik murtad dan kekal dia dalam neraka. Lepas tu dan Allah murka padanya. Lepas tu Allah melaknat orang itu, wala'anahu, Allah melaknat orang itu. Dan wa'adda lahu azaban azima, serta menyediakan baginya azab siksa yang besar. Jumhur ulama kata kalau orang yang membunuh itu rasa halal membunuh orang Islam lain, maka dia akan kekal dalam neraka. Tapi kalau bunuh kerana nafsu, dalam dia tahu yang itu adalah salah dan berdosa besar, dia akan duduk lama dalam neraka. So kalau membunuh orang Islam tanpa rasa takut, tanpa rasa salah, so dia akan kekal di dalam neraka. Tapi kalau bunuh kerana nafsu, dia akan duduk lama dalam neraka. Dia akan masuk syurga juga. Okay. Jadi tengok dalam Islam, bunuh orang ni satu dosa yang besar. Tapi bagi orang kafir bukan Islam, bunuh ni tak ada masalah.
tak percaya tengok dalam filem dan sebagainya, memang mereka mula-mula cerita tu dah tak bunuh-bunuh lah, tembak je, game pun dia akan bunuh orang. Jadi budaya orang kafir ni suka bunuh orang, jadi sangat berbeza dengan Islam. Bunuh orang ni satu dosa yang sangat besar dan kita pun takut nak bunuh orang. Dekat negara barat, tapi bunuh ni satu kebanggaan. Buat salah sikit nak bunuh ni, nak bunuh ni. Jadi sebenarnya tak perlulah kita bunuh ni. Sebab bunuh ni sangat dosa besar. Masuk neraka, boleh masuk neraka kekal. Okay, dalam Islam pun kalau ikut nafsu nak bunuh juga, kita masuk neraka lama juga. Suka sangat bunuh orang, maka dia kena azab yang lama. Okey, seterusnya Aimin. Aimin. Ada Aimin. Akhirah. Ya, saya di sini. Okey. Boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang ayat yang ke-34 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Yang bermaksud kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. So, ayat ni dia nak cerita tentang hukuman kesalahan samun dan rompak yang akan dikenakan kepada mereka yang dah lakukannya lah. Kecuali yang sempat bertaubat sebelum ditangkap. Kalau yang dah kena tangkap tapi dia tak adalah pengecualian kepada mereka, sebab mereka akan tetap dikenakan hukuman dengan hukuman lah. Lepas tu bukan mereka yang kena bertaubat, lepas tu dia tak boleh, dia bukan yang kena taubat je, tapi mereka kena hantar balik barang yang mereka samun dan rompak yang dia buat tadi. So kalau yang pernah bunuh orang, maka hukum hudud lah akan dikenakan kepada mereka. So kat sini kita kena ingatlah yang Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kalau berkenaan kesalahan kepada Allah, kita boleh bertaubat je, tapi kita tak lepaslah kalau kita buat kesalahan itu berkenaan dengan manusia. Sebab tu mereka yang bertaubat itu kena pulangkan barang yang mereka ambil dan kena minta maaf kepada orang tua. So kita kat sini kena bezakanlah antara hak Allah dengan hak manusia. Saja dari saya. Terima kasih. Okay. Jadi betul lah, merompak sama ni pun dosa juga. Okay, senang-senang orang susah-susah kerja, cari duit, cari harta, lepas tu dia senang-senang dia rompak. Lepas tu macam nak takut-takutkan orang lah, tembak pistol apa semua, macam bukan sangat kan. Lepas tu dapat harta orang banyak-banyak. Jadi memang patut mereka kena azab lah. Jadi dan kecuali orang bertaubat. Jadi taubat orang merompak ni, dia kena pulang balik harta yang dia rompak tu ataupun nilai dia. Jadi bukan saja dia kena minta ampun dengan Allah, malah dia kena ganti balik. Siapa suruh kita senang ambil barang orang. Macam kita ada handphone, tiba-tiba handphone kita kena curi. Handphone kita pula macam-macam data, handphone kita sayang. Lepas tu orang curi handphone kita. Macam mana perasaan? Dan macam mana, yelah, memang tak adil lah kalau perompak ni tidak dihukum. Jadi Allah Ta'ala Maha Adil. Allah Ta'ala bagi azab yang pedih kepada orang perompak yang tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Okey. Seterusnya Aileen tadi dah ada? Tak ada. Nadirah. Saya. Okay. Okay, ini saya nak mentazkirahkan surah Yasin ayat 34.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Maksudnya, dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Dalam ayat ini Allah beri contoh tamar dan anggur dalam ayat ini kerana itu adalah tanaman yang biasa dikenali di tanah Arab. Dan maknanya Allah bukan sahaja menumbuhkan tanaman sebagai sumber tanaman tapi juga makanan yang mewah kepada manusia. Terdapat peningkatan dari biji kepada buah-buahan dalam ayat ini. Apabila seorang itu terus di atas jalan tauhid, maka dia akan bertambah baik imannya, akan bertambah dan memberi manfaat kepada orang di sekelilingnya. Itu mata-mata air itu akan bercampur dan menjadi sungai kecil dan sungai-sungai kecil itu akan bercampur menjadi sungai besar. Air sungai itu amat bermanfaat kepada manusia kerana ia dapat mengairi banyak tanah dan tanaman. Hujan adalah air yang turun dari atas, mata air pula adalah air yang naik dari bawah. Allah beri air dari atas dan dari bawah, itulah nikmat Allah yang berikan kepada makhluknya. Air juga adalah syarat kepada ilmu kerana Nabi selalu memberi perbandingan ilmu dengan air. Bermakna orang yang tetap dalam jalan tauhid akan mula mengajar orang lain. Ini adalah satu manfaat yang besar sekali kerana mata air adalah air yang melimpah dari dalam tanah. Ini melimpah kepada orang lain juga. Airlah yang menghidupkan kembali tanah yang mati, ilmu juga yang dapat menghidupkan kembali masyarakat yang telah mati hatinya. Oleh kerana itu, masyarakat kenalah meluangkan masa untuk mendalami ilmu. Janganlah ilmu agama ini menjadi kehendak orang agama sendiri. Okey, itu saja. Okey, jadi betul lah. Air menghidupkan bumi dengan dengan tanaman. Jadi bila mana kita ni dengan ilmu yang mengalir, kita dapat menghidupkan hati-hati manusia dan dapat menghidupkan hati-hati kita. Ilmu-ilmu yang mengalir kepada kita ni dalam berdakwah kita sebar pada orang ni, dia akan menumbuhkan amal-amal baik pada manusia. Sebab syaitan pun berdakwah juga sebenarnya. Syaitan ni dia berkongsi ilmu tapi ilmu jahat, dakwah benda buruk lah. Jadi apa yang menyebabkan bila syaitan sebenarnya syaitan yang berdakwah pagi, petang, siang, malam. Syaitan kerja dia. Jadi bila dia berdakwah pagi, petang, siang, malam, sebab dia berdakwah benda buruk, maka menghasilkan amal-amal buruk manusia. Dan amal-amal buruk manusia ni menarik pahala daripada Allah. Dan kita pula umat Nabi SAW, kita kena berdakwah benda-benda baik. Dengan berdakwah benda-benda baik ni akan menumbuhkan mata pokok tumbuh daripada air, air subur, air mengalir. Jadi bila kita sebarkan agama Islam ni, akan tumbuh amal-amal baik manusia. Diri kita pun jadi baik juga. Akan timbul amal-amal baik dalam diri kita. Dan akhirnya amal-amal baik manusia ini akan menarik bantuan dan rahmat dan kebahagiaan dari Allah. Jadi dia berkait dengan dan tadilah tafsir yang Allah tunjuk dalam Quran tadi, macam mana tumbuh-tumbuhan dia menumbuh. Itu juga amal-amal kita ni boleh menumbuh yang baik dan baik jadi baik. Dan ilmu umpama air. Air kena mengalir. Ilmu yang kita ada sebenarnya pelajar ni dah banyak ilmu dah. Hafal Quran lagi, pandai baca Quran. Jadi kena sebar, kena mengalir. Kalau tak, dia makan diri. Dia makan diri, maknanya diri jadi lebih bahaya lagi, jadi rosak sebab kita tak sebar ilmu. Jadi kena sebar ilmu. Okey, seterusnya Siti. Ada Siti. Siti ada? Ada. Afiqah Farhan. Saya sir. Okey. Mula. Saya nak tafsir surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Tidak saja melimpahkan nikmatnya, Allah juga menimpakan bermacam-macam jenis ujian kepada orang yang beriman.
Sebab tu Allah minta mereka bersabar dan terus melaksanakan solat. Mohonlah pertolongan kepada Allah, baik dalam melaksanakan kewajipan, menjauhi larangan, maupun dalam menghadapi ujian yang berat, iaitu dengan sabar dan solat yang disertai rasa khusyuk. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar dengan memberikan pertolongan dan keteguhan hati dalam menghadapi segala ujian. Allah Ta'ala juga menerangkan bahawa sebaik-baik orang yang dapat membantu dalam menjalani berbagai musibah adalah kesabaran dan solat. Sebagaimana yang difirmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang bermaksud jadikanlah sabar dan solat sebagai penolong kalian, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Itu saja. Okey. Jadi betul lah kita kena sabar dan solat. Kita kena sabar dan solat dalam pelbagai ujian yang kita hadapi. Sentiasa kita kena sabar. Sabar ni sebenarnya kita kena tahan diri daripada mengadu kepada orang lain, mengadu kepada makhluk. Tapi solatlah, iaitu mengadulah pada Allah sahaja. Jadi kita ada masalah, kita mengadu pada orang, kadang-kadang bukan kesalahan kita lagi, banyak masalah tambah. Jadi baiklah daripada kita mengadu pada makhluk ini yang pun lemah pada kita juga, baik kita mengadu pada Allah SWT dengan solat. Dan Allah Ta'ala akan tunjuk jalan yang terbaik untuk selesaikan masalah kita. Apa sajalah. Okey, seterusnya Farah Khalisa. Yes, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tafsirkan surah Al-Baqarah ayat 61 yang berbunyi wa iz qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yurij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala astabtadiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan sahaja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan di bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemukaan dari Allah. Hal itu terjadi kerana mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu kerana mereka derhaka dan melampaui batas. Maksud dia, dan ingatlah sikap-sikap yang tidak menyenangkan waktu mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami sudah tidak tahan lagi bila hanya makan dengan satu macam makanan sahaja yang tetap tidak berubah-ubah, iaitu alman dan as-salwa. Maka mereka berkata kepada Musa untuk mohon kepada Tuhan yang Maha Pemurah untuk mereka agar mereka mendapat makanan yang terdapat di bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Nabi Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik dengan menukar alman dan as-salwa yang merupakan anugerah Allah dengan jenis-jenis makanan yang disebutkan itu? Bila itu yang kamu kehendaki, tinggallah tempat ini dan pergilah ke suatu kota yang kamu inginkan. Pasti kamu di tempat itu akan memperoleh apa sahaja yang kamu minta. Akibat tidak adanya rasa syukur, mereka ditimpa kenistaan dalam hidup dan kemiskinan dari rezeki itu atau harta, dan mereka selanjutnya mendapat kemurkaan dari Allah yang tidak senang dengan keingkaran mereka.
Hal itu yakni kenistaan, kemiskinan dan terjadi mereka tidak mahu pertolongan yang digerahkan. Bahkan sering mengingkari ayat-ayat Allah yang ada di sekitarnya dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu akibat dari sikapnya dan tingkah laku yang tidak terpuji, selain kerana mereka juga selalu durhaka dan melampaui batas dengan segala tindak tanduknya. Itu sahaja. Okey, jadi itulah orang yang tak bersyukur pada Allah ni. Contoh Allah dah bagi makan ada syurga tu, mana wasal luar, tapi nak apa kacang, apa benda, bawang putih, bawang merah. Maknanya Allah dah bagi benda hebat, dia nak benda yang biasa-biasa. Memang Allah bagi, tapi sebab tak bersyukur tadi, sifat yang patutnya syukur pada Allah. Tapi sebab tak bersyukur, maka Allah bagi keniscayaan, bagi bala, bagi musibah. Jadi inilah kita ni kena sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah yang Allah dah bagi kepada kita ni. Kata Allah dah bagi cara hidup senang pada kita, yang paling hebat sekali. Kita nak ikut orang Korea, bayang macam Korea, cakap macam Korea. Kalau dia nak cakap Korea lah, kadang Allah bagi Quran bahasa Arab, kita pun tak pandai bahasa Arab, dapat diri dan sebagainya. Jadi kita tak bersyukur lah. Nak ganti bahasa Arab ni, nak pandai bahasa Korea. Maksudnya kita nak pandai bahasa Arab, nak jadi orang dekat dengan Allah SWT, nak dapat bantuan Allah. Tapi sebab apa hidup kita banyak musibah, banyak bagian ni, sebab kita tak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi pada kita sekarang. Nikmat hidup Islam. Maksudnya kita sentiasa mendekatkan diri lagi, belajar lagi, nak faham lagi agama, nak praktis lagi agama ni supaya hidup kita banyak datang menarik rahmat daripada Allah SWT. Satu lagi pembetulan saya nak beritahu, kita cakap nanti kita tak boleh beritahu saya nak tafsir ayat ni. Kalau dia cakap baik-baik ni cakap saya nak tafsirkan macam tu ayat. Itu berlapik lah sebab tafsir ni ilmu tinggi. Ulama-ulama yang tafsir sebenarnya. Kalau kita ni baca tafsir je. Jadi kita kena elakkan lah cakap saya nak tafsirkan ayat ni. Jadi itu adalah tinggi sebenarnya. Saya nak baca atau ni, saya nak tafsirkan mengenai ayat ni. Sebenarnya kita tafsirkan tadi kita baca tafsir je, baca tafsir yang dah habis. Okay. Seterusnya Darwisha. Ya, sir. Okay, sila. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bagi tazkirah surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ayat ni dia nak terangkan adalah kelebihan umat Islam daripada umat yang lain. Maksud ayat dia adalah kamu, wahai umat Muhammad, ialah umat paling baik yang dilahirkan bagi umat manusia. Kerana kamu menyuruh agar melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Serta kamu beriman kepada Allah dengan benar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Tetapi antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka ialah orang fasik. Ayat ni diturun sebab diriwayatkan daripada Ikrimah. Ikrimah ni anak Abu Jahal dan merupakan sahabat Nabi. Bahawa ayat ini turun berkenaan dengan perdebatan antara dua orang golongan Yahudi dan sekelompok kaum Muslim. Mereka mengatakan, sesungguhnya agama kami lebih baik daripada agama kalian. Ini kerana kami adalah lebih baik dan lebih mulia daripada kalian. Maka Allah menurunkan penjelasan ini kepada Muhammad dan orang-orang mukmin yang bersamanya. Maksudnya ayat ni turun disebabkan perdebatan antara orang Yahudi dan sekelompok orang kaum Muslim. Dan Allah pun ada cakap yang
umat Nabi Muhammad ni adalah umat yang paling baik yang dilahirkan dalam manusia. Dan kita ni akan jadi kita ni akan jadi orang yang beriman kalau kita betul-betul beriman dengan Allah. Itu cerita daripada saya. Jadi betul lah, sebenarnya umat Islam ialah umat yang terbaik. Kita ni manusia ni umat terbaik berbanding Yahudi Nasara ni. Kalau dia masuk Islam ni sangat bagus untuk mereka lah. Selesai masalah. Kalau Yahudi Nasara masuk Islam ni tak adalah berlaku macam-macam masalah kat dunia sekarang ni. Sebab mereka jahil, mereka kafir lah masa mereka buat berdasarkan di muka bumi ni jadi kita tu masalah. Dan kita umat yang terbaik Allah SWT bagi tahu. Tapi orang Yahudi Nasara ni sebab jahil mereka rasa mereka yang terbaik. Sebab tu mereka buat macam-macam perkara yang nak rosakkan Islam sebab mereka rasa mereka hebat. Sebenarnya tidak mereka sebenarnya golongan sesat Yahudi Nasara ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini orang yang dimukai Allah dan orang yang sesat ni ialah orang Yahudi dimukai Allah, orang yang sesat tu orang Nasara. Jadi kita ini adalah hanya salah satunya agama yang Allah SWT redha. Jadi kita kena berdakwah lah pada orang Yahudi dan Nasara ni, Yahudi dan Kristian untuk masuk Islam. Okey, seterusnya Umairah. Sir, saya Titi. Tadi tak ada tadi? Saya tak ada tadi. Okey, sila. Okey, so ayat saya nak tafsir hari ni adalah ayat 29. Tadi saya ada beritahu, tak disebut saya nak tafsir. Sebab tafsir ni ilmu tinggi yang ulama-ulama je yang boleh tafsir. Baik. Jadi kita kena sebut saya nak tafsir lah mengenai ayat ataupun saya nak baca tafsir. Macam tu lah. Okay. Hari ni saya nak tafsir ayat 29. Bukan tafsir, tak boleh sebut kata saya nak tafsir. Sebab tafsir ni dia memerlukan orang tu ilmu yang tinggi lah. Ulama-ulama biasanya dia hafal Quran, hafal hadis, banyak ibu-ibu bahasa Arab dia power, baru dia cakap saya nak tafsir. Jadi kita tak boleh sebut sangat saya nak tafsir lah mengenai ayat ataupun saya nak baca tafsir. Okey, hari ni saya baru mentazkirahkan ayat 29. So, okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takunu tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Okay, so maksudnya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. So ayat ni nak terangkan pasal tentang hukum perceraian harta. So harta ni penting kerana dia menjadi sumber pendapatan manusia. Satu lagi, kalau orang ni tak puas hati ke apa, dia boleh sebabkan kekecauan, boleh jadi huru-hara, lepas tu boleh kes bunuh-bunuh semua. So maka Allah SWT ni mengajar apakah yang perlu dijaga dan dipatuhi dalam urusan bila nak berurusan dengan harta ni. So contohnya selepas berkahwin, lelaki mestilah bertanggungjawab mencari nafkah untuk anak isteri dia, mesti dia, sebab hendaklah dia melakukan tapi dia mestilah lakukan tu dengan cara yang halal. Okay. So ayat ni mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan cara yang salah. Maksudnya perkataan makan tu maksud dia ambil. Maksudnya macam makan minum tu kan, janganlah urus, ambil guna, makan harta orang lain dengan cara yang salah. Cara yang salah tu macam cara curi, rampas, buat rasuah, riba, buat cara niaga yang salah, haram semua tu kan. Kita tak tahu kan dia sebagainya. Okay. Cara tu semua termasuk dalam cara yang salah, cara yang batil. So tapi sekarang ni kiranya ramai orang lain tipu, dia gunakan macam-macam cara untuk dapatkan duit. So contohnya zaman sekarang ni
ada kan orang dah gunakan kontrak dalam setiap karya yang diorang buat tu. Dalam kontrak tu diorang tulis dengan tulisan yang kecil dan banyak sangat. So bayangkan dalam satu kontrak tu kan ayat kecil je sampai ke orang nak baca pun tak nampak tulisan dia. So bila dah tak nampak tu, tak sempat nak baca, malas ke apa, orang jadi macam okey setuju je. Lepas tu bila dah ada masalah dengan urusan sama diorang tu, penjual pun, contohnya penjual tu keluarkan kontrak macam nak persetujuan lah. Lepas tu mereka kata ini semua ada dalam kontrak, ada encik pun sudah tanda tangan, jadi kami tidak boleh buat apa-apa. So maka tu si pembeli tu terpaksa lah gigit jari terima je, terpaksa terima je lah kesiannya. So kalau kerana kalau dalam ke mahkamah pun mereka pun kalah. Tu benda tu semua jadi sia-sia je. Jadi sia-sia je. Okay. So kat sini pula saya pergi ke ayat next pula, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. So kat sini maksudnya kita dibenarkan berurusan dan mengambil hati orang dengan cara perniagaan itu sendiri. Kalau dalam cara perniagaan dia libatkan tukar barang dengan tukar awang sama pihak kan. So dengan semua pihak tu kenalah nampak dia rela untuk lakukan benda tu. Kenalah macam ada nampaklah setuju nak berurusan tu. Okay. Okay, dah ayat next je. Dan janganlah kamu berbunuh diri kamu. So maksudnya dalam potongan ayat ni maksudnya kita hendaklah kalau menciptakan bahaya kalau tidak diikuti hukum Allah sebenarnya. Apabila perniagaan tidak dijalankan dengan jujur, tak amanah, so ekonomi masyarakat boleh jadi musnah, kacau, huru-hara. So benda ni pun, kerana ni pun adalah akan ada yang terlebih kaya, ada yang kat sini ada yang terlebih miskin. So jadi macam tak sama rata. So bila dah macam tu mestilah ada yang tak puas hati. So tak puas hati tu makin lama kadar jenayah pun boleh jadi makin tinggi. So boleh sebabkan manusia ni jadi huru-hara je gaduh boleh jadikan sampai faktor pembunuhan sendiri. So tu pun boleh jadi masalah pada kita lah. So saya pendekkan ayat, dah banyak sangat cakap ni. So sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. So dalam ayat ni mengatakan bahawa Allah amat kasih kepada hamba-Nya, dan sebab tu dia beri syariah untuk mengawal transaksi antara manusia. So syariah itu untuk kebaikan kita supaya penjalanan antara sosial dengan ekonomi manusia pun jadi teratur. So jadi macam okey, aman, semua puas hati, tak ada kacau bilau, tak ada pembunuhan. So itu sajalah setakat ni. Saya ceramah saya dari ni. Itulah. Maksudnya bila manusia ikut hukum Allah SWT ni, maka tak adalah berlaku perbezaan ataupun kezaliman dan penindasan. Seperti yang diamalkan di zaman Khalifah Umar bin Aziz, masa itu semua orang dah tak ada nak terima zakat sebab semua kaya. Dahsyat tak? Maksudnya tak ada orang nak cari sebab semua pembeli zakat, dah tak ada orang nak terima zakat pun. Nak cakap betapa adil, betapa dahsyatnya sistem Islam ni, sampai semua orang jadi kaya raya, dan sehingga serigala pun berbaik dengan kambing. Biasa serigala ni dia makan kambing. Dia ni, tapi bila zaman terlampau adil, dia ikut sistem yang Allah tunjukkan ni, sampai serigala pun berbaik, dia malah nak angkat dengan kambing dan sebagainya. Jadi hebatlah sebenarnya apa yang Allah Ta'ala beritahu dalam Quran kalau kita amalkan. Seterusnya Umairah. Ya, saya. Hari ini saya ingin mentazkirahkan ayat 161 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maksudnya, sesungguhnya orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu akan mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Okey, ayat ini menerangkan
bahawa sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir akan mendapat 4 balasan. Pertama, mereka akan mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia sekelilingnya. Kedua, mereka akan kekal di dalam kelaknatan Allah, dan sebab itu mereka akan masuk neraka untuk selamanya. Ketiga, mereka tidak akan diringankan azab. Dan keempat, mereka tidak diberi penangguhan sebagaimana pada saat mereka di dunia. Saja. Terima kasih. Betul lah, orang kafir ni tak akan diringankan azab. Sebab kalau contoh dekat dunia ni, orang yang masuk penjara, di hujung-hujung tu dia akan lebih ringan lagi. Kalau masuk penjara tu macam-macam hukuman dikenakan lah, sebut lah. Lalu bila dia dah 10 tahun kat penjara, hujung-hujung tu dia boleh relax. Dia boleh tanam pokok, dia boleh niaga, maknanya dia tak ada kena rotan dan banyak benda lah. Maknanya kat dunia hukuman dia bila hujung-hujung dia semakin kurang. Tapi dekat neraka, orang kafir ni tak ada. Dan tadi beritahu dalam ayat ni, tak ada diringankan azab pun. Sama ada bertambah ataupun turun je azab tu selama-lamanya. Jadi tak adalah nak tunggu mungkin lepas 20 tahun atau lepas 200 tahun kita kurang sikit lah azab ni, panas jadi kurang sikit, rasa sikit saja. Dia sama ada bertambah, tambah, cukup ataupun dia berterusan selama-lamanya. Bayangkan betapa azabnya pada alam neraka ni. Okey, seterusnya Natifah. Ya, sir. Hari ini saya nak memberi tazkirah daripada surah Al-An'am ayat 155. Wahadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wa tattaqu la'allakum turhamun. Maksudnya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan lagi diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah kepada kamu agar kamu diberi rahmat. Okay, ayat ni menerangkan tentang Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia. Al-Quran ni lebih mulia dan lebih lagi daripada kitab-kitab terdahulu, kerana ajaran dalam Quran ni mengumpulkan segala ajaran di dalam kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu seperti kitab Zabur, Injil dengan Taurat. Keberkatan Al-Quran akan didapati apabila kita membacanya, memahaminya, mempelajari dan mengamalkannya. Kita akan dapat keberkatan Al-Quran apabila kita membaca dia. Lepas tu kita faham apa yang ayat tu nak sampaikan kepada kita. Lepas tu kita belajar tentang ayat tu. Dan akhir sekali kita amalkan ayat tu. Contohnya dalam Al-Quran Allah memberi larangan untuk makan benda-benda yang Allah larang seperti anjing. So kita kena amalkannya. Kita tak boleh makan benda yang Allah dah larang. Di dalam ayat ini juga iaitu fattabi'u. Ayat ini menerangkan bahawa Allah memberi arahan kepada kita supaya kita ikut apa yang Al-Quran, apa yang terkandung dalam Al-Quran. Seperti yang macam makanan yang dilarang tadi tu. Itu saja daripada saya. Okey, jadi itulah dalam Al-Quran ni semua mengandungi kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, semua poin-poin penting dalam kitab-kitab Samawi ni semua dah ada kesimpulan dia dalam Al-Quran. Jadi kalau kita nak mahir kitab-kitab yang terdahulu, kita mahir Quran, kita mahir ilmu tafsir Quran, kita dapat faham apa kesimpulan-kesimpulan penting atau poin-poin penting daripada kitab-kitab terdahulu. Jadi Al-Quran ni adalah kesimpulan kitab yang sangat hebat. Maksudnya Al-Quran sahaja pun sudah cukup boleh jadi orang yang sangat alim kalau kita mahir dengan Al-Quran. Jadi sudah tentulah bila nak mahir Quran ni kita kena belajar mengenai hadis dan sebagainya, sunnah Nabi. Tapi itu semua berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Sebab sunnah Nabi ni adalah tafsir kepada Al-Quran. Jadi tidak dapat melalui dah kitab-kitab yang ada. Jadi sepatutnya lah agama-agama lain semuanya kita kena ikut Al-Quran dan mereka semua kena masuk Islam. Okey, seterusnya Emma. Ya, Ustaz. Okey. Hari ni
ni saya nak tazkirah tentang ayat Ghafir, surah Al-Ghafir ayat 43 hingga 44. Memulakan dengan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Untuk tafsir ayat 43 yang mengatakan bahawa tidak syak lagi bahawa makhluk-makhluk yang kamu ajak aku menyembahnya itu tidak dapat menyahut sebarang seruan atau memberi sebarang pertolongan sama ada di dunia atau di akhirat, dan sesungguhnya kembali kita semua ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebenarnya orang-orang yang melampau kejahatan itu mereka lah ahli neraka. Untuk yang first kali la jarama, maksudnya tidak syak lagi, maksudnya ini penegasanlah annama tad'u lani ilaihi, sesungguhnya apa yang kamu ajak kepadaku. Apa yang diorang ajak? Diorang ajak orang yang orang Fir'aun, diorang mengajak untuk sembah benda lain selain daripada Allah SWT. Laisa lahu da'watun, padahal tidak ada baginya satu kuasa yang boleh terima doa kita. Contohnya dia suruh kita menyembah Fir'aun, tapi Fir'aun tu dia tak boleh nak terima doa kita walaupun kita doa dia sehari. Dia macam kita bertepuk sebelah tangan saja. Kerana kalau kita berdoa selain daripada Allah SWT, semua tu sia-sia saja. Lagipun yang kita Allah SWT saja yang boleh mendengar doa kita. Walaupun kalau kita seru kepada para nabi yang telah wafat, diorang pun tak dengar permohonan kita. Dengan juga para wali, kalau kita minta dekat malaikat pun, malaikat ni dia ada tugas yang spesifik. So, diorang tak ada yang tugaskan untuk mendengar doa kita dan sampaikan doa kita kepada Allah SWT. Seterusnya, inna tada'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Maksudnya, kalau jika kamu menyeru mereka tidak dengar seruanmu, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak akan memperkenankan permintaanmu. Jadi kalau ayat ini mengatakan, contohlah kalau benda tu betul-betul lah kita percaya dia dengar, tapi kalau dia dengar pun dia tak boleh nak perkenankan permintaan kita sebab dia bukan Tuhan, walaupun di dunia dan juga di akhirat. So sini kita cakap Allah tu Esa, Allah tu satu saja, dan kita hanya patut menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita menyembah lain, kalau kita doa pun sia-sia, jadi bertepuk sebelah tangan. Maka wa anna maraddana ila Allah, dan kembalian kepada kita semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Wa annal musrifina hum ashabun nar, dan sesungguhnya orang yang melampau itu adalah ahli neraka. Sadaqallahu Nazim. Itu saja daripada saya. Jadi itulah, bila kita doa selain Allah ni, walaupun doa kepada, dia tak boleh doa kepada makhluk, dia kena minta hanya kepada Allah sahaja. Sebab makhluk lain ni dia tak dapat dengar, satu lagi tak dapat makbulkan pun, tak dapat kenyangkan pun doa. Jadi kesianlah pada orang kafir, mereka doa selain Allah, mereka seru pada selain Allah, mereka minta tolong berhala dan sebagainya. Allah tidak boleh mungkin kalau semua pasti mengaku. Padahal berhala tu pasti tak dengar. Kalau dengar pun berhala tu tak tahulah. Berhala pun tak boleh selamat diri sendiri. Kalau punya kecil ke apa benda, berhala semua hancur ke apa. Jadi dia minta ngebatu, jadi dia dengar. Jadi kesian pada orang kafir ni, kita kena ajak mereka kepada Islam. Seterusnya, ini ada lagi? Tak ada? Okey. Jadi kita dah selesai, Alhamdulillah, untuk tazkirah ni.
Seterusnya kita akan baca surah Al-Kahfi dan kita akan start sebab rasa dah habis satu ni. Satu-satu kita akan masuk, kita start awal balik lah. Jadi saya akan pasang bacaan Qori. Jadi kita just follow je lah sambil baca. فسبح باسم بسم الله الرحمن. Okey, boleh mula baca surah Kahfi. الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين بهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا
من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Jadi itu saja. Jadi kita akan sambung minggu depan kita kafi bermula al-madi wal bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Salam, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Thank you Ustaz.